Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz Imam selaku pengurusi, Nazir ahli jantah kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama dalam majlis ilmu pada malam ini membincangkan tentang ilmu dan kepentingannya, juga sekaligus memperingati secebis daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar dalam syarah. Kerana manusia dia akan hidup di dalam bi'ah, akan hidup dalam suasana persekitaran dia. Jarang manusia boleh selamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala selamat. Orang hidup dalam suasana yang tak baik, dia jadi orang baik. Ada. Tetapi dari sudut ghalibiyah ataupun kebiasaannya manusia ini akan terkesan dengan apa yang ada. Karena itu bila kita lihat dalam suasana pelajar-pelajar ilmu, kita nampak di zaman dulu dan juga di zaman sekarang ada perubahan dan ada perbezaan. Belajar sama belajar, tetapi mungkin orang dulu lebih banyak ilmu daripada kita, dan kita lebih tinggi darjat daripada mereka. Mana tak darjat? Orang dulu bila habis belajar, paling tinggi dia belajar, akhir sekali dia bawa gelaran Al-Faqir ilallah. Orang hari ini baru habis tangga, tulis siap-siap BA Hon dengan kepujian. Tengok, siap baru BA dengan kepujian, habis semua benda tulis belakang. Beza tak beza? Sedikit perbezaan, tidak jadi masalah. Masalahnya iaitulah setelah kita belajar, apa yang kita nak bawa dalam hidup seharian. Itu yang menjadi sedikit persoalan tentang kita. Kalau kita lihat apa yang dicatat oleh para ulama, kita hari ini melalui proses menerima nikmat yang banyak dalam hidup. Di antara nikmat yang disebut nikmatul ijad, nikmat kita dilahirkan ke alam dunia ini. Dalam banyak-banyak benih yang ada, mungkin antum semua belajar dalam ilmu sains, dia panggil bahasa Arab panggil buaydah. Berapa banyak yang keluar, tapi yang jadi orang satu. Dan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala jadi manusia, salah satu dah, iaitulah kita jadi manusia. Itu nikmat. Tetapi nikmat yang terbesar, dia panggil usulun ni'am, asas kepada nikmat dalam hidup ini yang tak boleh kita lari, tak boleh kita petikan. Ba'da nikmatil ijad, selepas daripada nikmat Allah wujudkan kita ke dunia ini, iaitulah nikmatul iman billahi wa bima ja'a min indi. Allah beri kepada kita nikmat beriman kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat ini. Berapa ramai kalau tengok bilangan manusia atas dunia ini, berapa juta, berapa bilion. Itu pun kita tak bincang lagi yang dulu-dulu. Yang ada sekarang ini berapa orang ada. Bilangan manusia ramai ke sikit? Ramai. Dalam kategori yang kedua, manusia ramai, yang beriman berapa orang? Dari kalangan orang yang beriman, berapa orang pula yang betul-betul mengenali Allah Azza wa Jalla?
Hari ini yang menjadi perbahasan yang panjang di kalangan ulama, iaitulah nikmat yang kita ada, nikmatul iman wal Islam. Anugerah Allah SWT beri kepada kita ini, apakah kita terimanya sebagai satu anutan ataupun kita terima dia sebagai satu warisan. Sangat berbeza di antara anutan dengan warisan. Kalau warisan, kita tanya orang, sebab apa mau jadi Islam? Sebab dalam kad pengenalan dia Islam. Kalau tanya lagi, apa dia Islam? Dia jawab, Islam tu berapa rukun? 5. Kata, aku tak tahu, aku tak nak hitung, tak nak kira-kira berapa rukun. Yang aku naknya, apa makna Islam? Ini soalan ini agak sukar untuk mencari jawapan. Terutama sekali zaman kamu hari ini, zaman kita hidup hari ini, di saat manusia minda mereka, dia panggil permajah, telah diprogramkan oleh orang-orang bukan Islam bagaimana nak buat satu percaturan gaya hidup manusia di abad yang ke ini. Dia nak apa? Hasil daripada percaturan itu, program itulah timbul yang disebut dengan nama zaman globalisasi. Zaman apa ini? Globalisasi. Betul? Bahasa Arab panggil apa globalisasi? Mana pelajar-pelajar mana? Globalisasi makna apa? Tak dengar lagi? Nama dia Al-Aulama. Tulis dari kitab tu. Globalisasi bahasa Arab, bahasa orang putih. Bahasa Arab kata Al-Aulama. Nak terjemah globalisasi ke bahasa kita, macam mana nak terjemah? Cuba kata nak dengar. Siapa dia boleh bagi terjemahan yang tepat? Orang ni hebat. Nak hadiah minta dengan awak terima. Apa dia? Apa kata? Dunia tanpa sempadan. Ya. Betul? Lagi? Belah ni? Langit terbuka. Apa lagi terjemahan? Semua terjemahan tu boleh kita terima. Langit terbuka, siapa dia boleh tutup langit? Memang tak boleh tutup. Dunia tanpa sempadan, tak ada orang mampu nak buat sempadan. Betul tak? Tetapi tarikh yang paling tepat, tulis tarikh. Jangan nak jumpa. Tarikh yang paling tepat iaitulah tarikh yang telah dibawa oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ketika dia datang ke sini, mana UM balik ni kali ni? Universiti Melayu, satu seminar antarabangsa. Kebetulan anak hadir pada waktu menerima sanad Ali daripada sanad dengar sendiri daripada Syekh Wahbah. Dia kata al-aulamah, globalisasi ini maknanya orang putih nak suruh kita buat sama dengan yang dia buat. Betul? Dia nak suruh kita makan sama dengan hak dia makan. Dan dia nak suruh kita pakai sama dengan yang dia pakai. Kena tak kena? Kena dah hari. Kamu bila nak makan apa malam ni? Ayam goreng. Betul? Tapi kenapa pergi cari kedai ayam ada kepala orang tua? Patut kedai tu dia letak gambar kepala ayam. Ini nak cerita, mu nak makan kena lalu proses yang telah aku agendakan. Nak makan kena sebut nama. Duduklah di kampung mana pun, budak-budak jual di kampung, tak ada elektrik, setengah kedai pasar dia tu, pasar pelita, tapi dia punya makanan di antara menu dia hot dog. Dalam kampung elektrik pun tak ada, makan hot dog. Siapa dia semua makan hot dog? Berat tak berat agenda? Berat. Itu dia panggil barmajah. Bagaimana orang barat al-gharbi, orang putih barat ni, saya terjemah orang putih, bagaimana orang putih telah buat satu agenda, program percaturan manusia pada masa depan. Ini ajuannya dia nak. Kamu kena buat sama yang aku buat, kamu kena makan sama yang aku makan, kamu kena ikut apa yang aku pakai, apa yang aku pakai. Hari ni kopiah pun nama orang putih juga. Kain tudung orang perempuan pun nama-nama yang dibuat daripada jamaah Inggeris. Habis. Boleh jadi kain telekos maya pun masuk juga nama dah. Nasib baiklah kain sarung kita cak gajah duduk. Kecak orang putih. Kalau tidak habis pakai piok, sampai kain sarung, semua sekali nama-nama.
Maka kita nak balik semula kepada mentasbitkan usulul iman, nak menguatkan usulul iman. Keimanan manusia kepada Allah Azza wa Jalla ini perlu digilang, dan tidak memadai dengan hanya hitungan yang kita buat. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Yang ni kamu belajar dipasti lagi. Di sekolah asuhan kanak-kanak belajar tak belajar? Dah belajar. Tapi kalau tanya adik-adik kita, anak kita yang balik kira iman 6, Islam 5, dia tahu apa makna? Dia tidak memahami apa arti. Maka menjadi anjida besar usulul ni'am, asas nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini, menjadi kewajipan kepada kita hari ini, iaitulah bagaimana nak tasbitul aqidah, bagaimana nak menguatkan iman di kalangan anak-anak muda hari ini yang mereka duduk di zaman globalisasi, zaman aulamah yang tidak ada tempat yang boleh ditutup. Diceritakan ada seorang khalifah disebut dengan nama Bishr bin Marwan. Khalifah dia ni suka main burung. Orang Arab ni dengan burung memang suka. Dia boleh buat said, boleh buat perburuan burung dia. Pasal itulah kalau kamu belajar dalam ilmu hadis, salah satu daripada ciri-ciri hadis palsu inilah cerita hadis, dia dibaca hadis kepada raja, hadis burung. Kita tak nak sabung yang tu. Cerita Bishr, satu hari burung dia hilang, terbang burung dia. Dia panik, dia panggil semua pengawal tentera dia. Dia kata tutup semua pintu kota. Pintu dulu orang panggil kota kan, ada pintu, ada pengawal. Zaman kita hari ni immigration lah, pintu masuk tu. Sebab dunia dah jadi luas. Zaman dulu kalau kata kota satu negeri itu satu sekumpulan, satu negeri ada kota dia, yang luar tu tak. Sebab dia hidup di zaman orang masih lagi belum ramai sangat. Dia panggil pengawal-pengawal dia, tutup pintu sebab burung hilang. Pengawal pun ada yang bergegas pergi tutup pintu, dan ada pengawal yang otaknya laju sikit. Dia kata, tuan mau tanya. Dia kata, abang mau tanya, yang hilang ni burung ke kambing? Sebab apa? Sebab nak tutup pintu kota. Burung kalau hilang dia terbang, kambing tak apa, dia boleh. Baru dia terfikir bahawa tak cukup dengan hanya tutup pintu. Sebab apa? Yang hilang ni burung, dia boleh naik ke atas. Betul tak? Baru dia terkejut. Oh, dia kata silap teknik aku, dia kata. Burung yang hilang, kenapa nak tutup pintu? Sama dengan kita hari ni, kita nak tutup jaga, kurung anak dalam rumah, tak mau keluar 24 jam, tak ada masalah. Dia boleh duduk dalam rumah dia, dan dia boleh mengembara ke seluruh pelosok dunia. Nak pergi ke Jepun boleh, pergi ke Amerika boleh, pergi ke mana saja boleh, sebab dunia sudah terbuka. Seolah-olah kita hari ini, burung yang kita kehilangan ini tidak boleh kita kawal lagi. Sama juga dengan suasana yang ada hari ini. Nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, nikmatul iman inilah nikmat yang boleh mengawal kehidupan manusia. Maka menjadi tanggungjawab bagi pihak masjid, bagi pihak universiti, bagi pihak pusat Islam, bagi pihak jabatan agama, bagi semua orang bekerja bagaimana nak memahamkan Islam yang hakiki. Al-Islam, inna dina indallah al-Islam. Bagaimana nak pasakkan kepahaman ini ke dalam masyarakat. Boleh katakan semua pelajar yang ada di sini, semuanya pelajar da'i yang insya-Allah akan menjadi murabbi, pendidik masyarakat, dan menjadi tanggungjawab kita letak di hadapan mata kita hari ini bagaimana berfikir secara positif, ketepikan beberapa perkara negatif yang kadang-kadang tidak memberi faedah pada kita. Contoh, hari ini bila bercakap, orang duk besar-besarkan isu ramainya orang murtad, ramainya orang tak salat, pendedahan aurat yang begitu berleluasa. Itu realiti yang tak boleh kita nafikan. Baik, kalau semua orang bercakap tentang benda ini, selesai ke tak sah masalah? Tak sesat. Yang kita nak iaitulah berfikir
berbincang, berseminar, berforum, menjelajah seluruh negara, mengemukakan apakah cara-cara, apakah kaedah, bagaimana menghadapi gejala-gejala yang disebut tadi tanpa mengangka. Dia kadang-kadang musuh Islam mengguna satu taktik, strategi membesarkan benda yang kecil. Besarkan benda yang kecil. Salah satu strategi yang saya tengok apabila kumpulan Syiah Malaysia hantar memorandum kepada yang di-Pertuan Agong, hantar memorandum bahawa bilangan kami di Malaysia, dia sebut angka yang saya tak nak sebut di sini sebab saya tidak percaya, besar angka dia. Bahkan dalam senarai itu menyebut golongan-golongan yang benci kepada Sayyidina Ali dan anak cucu ni golongan Nawasib, yang tak suka. Nawasib ni waktu hari kematian Sayyidina Husin, dia buat pesta, buat bubur, jamu. Golongan-golongan Syiah Rawafid menangis. Itu perbezaan dia. Sehingga dia sebut dalam memorandum itu, salah seorang yang Nawasib Malaysia ini, iaitulah Abu Anas yang bercakap. Saya jawab bila tengok memorandum ini, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Dusta. Siapa dia di kalangan kita yang benci pada Sayyidina Ali? Hasya wa kalla. Siapa yang kalangan kita yang benci kepada anak-anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain dan anak cucu Ahlul Bait? Tak ada siapa benci. Yang kita bencinya orang yang mengaku membela anak cucu Nabi tetapi menghina para sahabat yang lain. Tengok, dia orang yang mengguna pendekatan membesarkan bilangan angka seolah-olah mereka telah berhak untuk bertapak di sini dan tidak ada siapa yang boleh pertikaikan. Itu cara. Jadi fikiran positif. Apabila kita dengar ada peristiwa yang berlaku begini, kita kena kata memang wujud benda ni, tak boleh kita nafikan, tapi bagaimana berfikir untuk menyekat, bagaimana berfikir untuk tasbitul aqidah supaya masyarakat kita tidak terpengaruh dengan diayah-diayah yang wujud, supaya masyarakat kita tidak hanyut dengan agenda yang dibuat dan juga tidak terpengaruh dengan agenda kristianisasi ataupun menghapuskan kepahaman Islam. Maka pertembungan yang berlaku dalam dunia, ada pertembungan keras, ada pertembungan secara silmi, secara lebih tak lunak. Jadi kita kena tengok program yang diatur. Mereka tak kata bila mari ke negara ini British, dia tidak menunjukkan mereka benci kepada Islam. Beri tempat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di antara nikmat, kerana dia sempat, Raja-Raja Melayu sempat menerima tulis bahawa negara Islam ini menerima pakai Islam sebagai agama. Yang dulunya ditafsir sebagai agama rasmi, hari ini ditafsir sebagai agama persekutuan. Itu terpulang kepada ahli tafsir. Jadi tafsir undang-undang pun terdedah pada perlembagaan, kepada ahli tafsir. Sama dengan tafsir kita pun, orang ni tafsir macam ni, orang ni tafsir macam ni. Khilaf berlaku juga dalam masalah ini. Jadi khilaf ni tak boleh lagi dah. Khilaf juga dalam tafsir perlembagaan. Tapi kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana boleh menggunakan akta yang ada itu untuk kemudahan Islam yang begini banyak. Maka yang kita nak, bagaimana mengguna pakai, menerima yang seadanya tapi tidak reda setakat itu sajalah. Selagi orang ni bernama Islam, yang kita tahu makna Islam itu 3 perkara yang telah disebut. Salah satu kitab yang saya suka baca, iaitulah kitab yang ditulis oleh, yang dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri, namanya Mestikah Hadis. Mestikah Hadis mengatakan Islam dengan makna agama. Islam artinya agama. Apa dia agama? Innad dina indallah al-Islam. Kalau kita kata ini Islam, bermakna bukan Kristian, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan segala benda. Satu. Yang kedua, ditakrifkan Islam. Al-Islam itu dengan makna al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum hakam Islam. Islam mengharamkan. Apa makna? Hukum Islam mengharam. Islam ditakrifkan dengan makna Islam kullu ma jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran, semua peraturan,
semua gaya hidup yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya Islam. Kefahaman Islam ini yang telah dikurung oleh penjajah di dalam kandang-kandang ibadat saja. Mu Islam ibadat. Islam tak lebih pada itu. Saya nak cerita pengalaman minggu lepas. Saya duduk di Indonesia. Masuk di tempat solat, musalla dia, satu pintu, ini satu sungguh, satu pintu, main itu masuk sekali, serentak masuk. Laki-laki sebelah, perempuan sebelah. Saya kata hebat sekali. Lebih hebat daripada itu, iaitulah orang yang masuk. Kalau kita kat Malaysia ni, saya kira orang-orang perempuan yang tak langsung tak ada tutup aurat, langsung tak ada. Baju dia sekat ni. Mana kalau kita cek tengok nampak dulu tiak lah gitu. Saya tak tengok, jangan tuduh pula dia tu tak boleh juga. Tak tengok. Aku anggarkan bahawa kalau angkat nampak tak ada dengan seluar pendek takat lutut masuk solat. Dia kata ajaib betul di sini. Mana ajaib? Ajaib, tengok duduk sekali tapi dia solat. Bila kita siasat tanya, kenapa kamu solat tapi dalam keadaan begini, tak tutup aurat? Apa dia jawab? Jawab, pandai sungguh dia sudut berhujah. Dia kata, bapa, solat ini untuk saya dengan Tuhannya. Salat untuk saya dengan Tuhan. Pakaian ini hak kebebasan saya sebagai manusia. Terpisah tak terpisah? Terpisah sangat jauh. Kalau kamu baca dalam kitab-kitab akidah, dan wajib kamu kena baca, salah satu daripada kumpulan ajaran sesat yang disebut diputuskan oleh Majlis Fatwa Antarabangsa zaman dulu, iaitulah kumpulan Al-Murji'ah. Nama apa kumpulan ini? Pernah dengar nama? Dan belum pernah siasat. Nama dengar kan? Nama dia Al-Murji'ah. Apa dia makna Murji'ah? Murji'ah ni iaitulah golongan Al-Irja', golongan yang memisahkan di antara iman dengan amal. Golongan memisahkan di antara iman dengan amal. Bila orang ni beriman, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, khalas. Iman dia mantap, setaraf dengan iman malaikat, sama taraf dengan iman Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tak ada jejas. Ini bahaya. Bila dia kata aman, berpisah di antara iman. Iman terasing daripada amal. Bila orang mengaku beriman, dia beramal, dia tak salat, dia tak tutup aurat, dia rasuah, dia riba, dia zina, iman baik. Maka ini satu ajaran yang sukar untuk kita cari. Kalau kamu bahas di mana-mana tempat dalam dunia ini, pendaftar pertubuhan, dia panggil RUS, tempat pertubuhan, kamu tidak akan jumpa kumpulan Al-Murji'ah. Tetapi pemikiran Al-Murji'ah ini ada ke tak ada? Ada. Hari ini banyak masuk dalam negara kita. Contoh, yang terbaru yang negara kita terima iaitulah buku yang ditulis oleh anak orang Islam yang menyebut tentang Allah ini sama ya. Siapa-siapa pun Tuhan sama. Dia panggil agama apa ni? Pluralisme agama. Ada yang mengatakan seperti itu tadi. Kita dah beriman, iman di hati, tak tutup aurat, tak jadi masalah, itu hak kita. Ada tak ada? Golongan apa sedemikian? Golongan sekular, golongan liberal. Jadi nama-nama yang ada ini boleh tak boleh kita applykan, duduk di bawah kategori golongan Al-Murji'ah yang sangat-sangat bahaya. Kalau kepahaman ini mendalam dan memang sudah masuk ke dalam mujtama' kita, maka inilah yang kita harap. Saudara para jemaah sekalian, kita kena tengok di dalam satu perkara, isu yang paling tinggi, nikmat yang paling besar, nikmatul iman. Dengan imanlah boleh merubah manusia. Betul ke tidak? Iman mengubah manusia. Kita tak ambil zaman kita hari ni, payah nak buat bandingan. Kita ambil yang awal dulu, zaman Nabi SAW.
Di zaman Rasulullah, beberapa orang yang menjadi sahabat selepas pada itu, orang yang hebat-hebat, ada di kalangan mereka yang buat benda-benda yang mungkar. Saya tak nak sebutlah nama-nama kemungkaran, cuma minta maaf satu di atas nama akademik, di atas nama amanah ilmiah. Jangan sekali-kali sandarkan perbuatan tak baik ini kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini kalau ada penceramah kita, bila nak tonjolkan kehebatan orang dulu, ambil contoh Sayyidina Umar. Umar hebat, jahat, sampai boleh minum arak dalam tengkorak. Oi, kita dengar hebat betul. Lebih pada geng black metal zaman kita hari ini. Black metal kan? Ya, punya puja hantu. Umar macam-macam dia buat. Kamu kena ingat, tuduhan-tuduhan yang kamu buat, ada fakta ke tidak? Ada ke tidak fakta? Mana-mana kitab yang ditulis oleh ahli sunnah yang telah dipastikan kesahihannya bahawa Sayyidina Umar bin Khattab melakukan perbuatan sedemikian? Tidak akan jumpa. Ini yang bahaya. Kita sebagai da'i, pendakwah, jangan sekali-kali menjadi ejen yang menyebarkan cerita-cerita yang kadang-kala dibawa oleh musuh Islam kepada kita sendiri. Orang Syiah bila nak buruk Sayyidina Abu Bakar, bawa cerita. Nak buruk Sayyidina Umar, bawa cerita-cerita demikian. Kita sambut juga. Bola tangguh orang bagi, kita jawab sekali. Sama juga di zaman kita hari ini. Apabila orang putih benci pada Islam, dia nak cari hujah tak dapat, dia buat istilah-istilah. Orang Islam teroris, Islam pengganas. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, orang Islam lemah, mundur, negara tak maju, kotor. Semua nama ini disumbat di atas kepala, di atas tubuh Islam yang sangat indah. Inna dina indallah Islam. Maka ini di antara nikmat yang besar yang mengubah manusia daripada bersyirik kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah dengan tauhid kepada Allah. Maka kepahaman tentang tauhid ini perlu kita belajar, kerana tidak ada cara, tidak ada suatu kaedah yang boleh menyekat manusia daripada melakukan kemungkaran dan maksiat selain daripada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Satu cerita ni agak lucu tapi boleh diterima setelah dipikir. Satu jadual ceramah diberi pada anak, nak berceramah kepada tokoh-tokoh usahawan korporat, orang kaya-kaya. Orang kaya mana orang hebat-hebat. Kalau cakap dia tak main dah. Ribu-ribu tak ada, juta dah. Dia panggil juta. Juta ringgit, kalau juta rupiah, aku pun jutawan. Sekali cakap juta, 1 juta pak. Sekali makan 1 juta. Pening kepala kita apa benda makan juta, lebih juta rupiah. Jadi bila dia beri tajuk, anak kata tajuk yang paling sesuai untuk berbincang dengan tuan-tuan ini, ahli-ahli korporat, orang hebat-hebat, iaitulah tajuk mengingati mati. Penganjur kata Ustaz sedar atau cakap. Saya kata kenapa? Kita nak bercakap ahli korporat, orang yang nak membangun negara, yang nak buat bangunan pencakar langit, yang nak naik ke angkasa lepas, nak suruh ingat ke mati, macam mana pula? Ini kepahaman masyarakat. Saya kata salahkah salah saya bercakap tentang mati kepada mereka? Dia kata tak sesuai lah. Ustaz cakap tentang kehebatan Abdurrahman bin Auf, bagaimana membangunkan negara. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana dia telah menginfakkan berpuluh-puluh ekor unta fi sabilillah. Naik ke semangat. Saya kata betul. Tapi yang saya pun, saya mempertahankan betul. Sekejap, 2 minit kita discuss. Kalau tak setuju, tukar tajuk. Saya bersedia ada 10 lagi tajuk untuk kita beri. Tajuk tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya, biar mikrofon di tangan saya. Saya tanya, dalam projek besar mega yang kamu buat, berlaku tak berlaku kerugian? Oh, dia kata banyak sekali. 1 poin, kerugian berlaku. Tajuk poin yang kedua, siapa yang buat? Dia kata staff kami jugalah, partner kami juga yang buat. Baik, 2 terjawab secara automatik, secara dialog. Yang ketiga, kenapa dia buat? Ini soalan. Kenapa dia boleh buat? Dia partner, dia pun nak membangunkan negara, tiba-tiba dia menjadi pembelok yang menyebabkan kita rugi berjuta ringgit. Kenapa?
Baru dia tepuk meja, ya ustaz, sebab dia tak ingat pada mati. Betul tak? Aksiru min zikri hazimil lazat. Nabi menyebut pada kita, banyakkan menyebut perkara-perkara yang boleh menghilangkan kelazatan, iaitulah zikrul maut. Bila orang ni ingat kepada mati, semua automatik segala benda buat. Orang politik kalau buat ingat kepada mati, dia tak akan menipu orang, dia tidak akan menindas orang. Ahli perniagaan ingat kepada mati, insya-Allah tidak akan berlaku lagi stadium runtuh, jabatan pecah. Sebab apa? Sebab orang yang buat, kalau tak cukup bahan, bangunan akan untung. Kalau untung, kerugian, mati orang, dia akan terfikir banyak perkara. Hasil daripada manusia tak ingat pada mati inilah yang menyebabkan manusia lari daripada tajuk yang asal. Itu yang pertama, kita buat conclusion, buat natijah khulasah, bahawa asas kepada nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitulah usulul iman. Maka menjadi kewajipan kepada kita membincangkan tajuk ini secara detail. Yang kedua, usulun nikmah. Nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala beri kepada kita ba'dal hayah, selepas daripada kita hidup ini, nikmatus sihhati wal afiyah, iaitulah nikmat kesihatan. Bila kita sihat, seronok tak seronok kita? Seronok sangat. Kenapa boleh buat benda ni? Sebab aku sihat. Kenapa boleh buat benda ni? Sebab aku segar. Jadi boleh buat. Sehingga Nabi SAW dalam hadis, Nabi mengatakan, ni'matan maghbu fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini ramai di kalangan manusia yang rugi perniagaan. Apa dia yang ruginya? Iaitulah as-sihhatu wal faragh. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayat oleh Imam Bukhari. Ni'matan, tanda hadis. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, ramai manusia yang rugi dengan kedua nikmat. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat kekosongan masa. Dalil yang mudah. Kamu hari ini di awal sesi pengajian, awal dah. Kosong tak kosong hari ini? Masih lagi kosong. Sempat lagi nak pergi sana sini. Malam-malam bukan nak susun kita punya nota pelajaran. Malam-malam duk update, duk tukar gambar Facebook. Itu yang kerja dia. Contoh yang paling mudah hari ini, paling permainan yang melekakan manusia hari ini, iaitulah permainan Facebook. Semua orang kena ada. Kalau tak ada, ustaz kalau tak ada ni, orang tanya lu, ustaz ni tak standard tu. Tak ada Facebook dia. Tak ada Facebook, tak standard. Apa nak buat? Jadi Nabi kata nikmat sihat dan nikmat kekosongan. Bila kita kosong, pada waktu itulah kita lampau. Banyak agenda-agenda yang tak terbuat. Yang akan saya sebut di antara nikmat yang ketiga yang disebut dalam perbincangan ulama, iaitulah nikmat ilmu yang kita ada. Sebelum dapat ilmu, kita akan melalui proses yang panjang, proses yang besar, iaitulah proses bagaimana nak menimba ilmu. Saya nak bawa contoh dia malam ni, beberapa contoh yang cantik untuk kamu baca, iaitulah para ulama zaman dulu bila sebut tentang ilmu, tulis seorang tokoh nama dia Ubaid bin Ya'ish. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Zahabi ini seorang tokoh yang sangat hebat. Dia tulis sebuah kitab namanya Siyar A'lam An-Nubala. Apa nama kitab? Siyar A'lam An-Nubala. Pernah tengok kitab ni? Kau kitab pun tak tengok lagi. Besok wajib masuk dalam maktabah, pergi tanya bahagian tarajum, bahagian riwayat hidup tokoh-tokoh. Imam Zahabi tulis 20 jilid lebih kitab namanya Siyar A'lam An-Nubala. Cantik kitab ni. Kalau kita baca, kita akan jumpa riwayat-riwayat hidup orang-orang yang hebat zaman dulu, dan termasuk zaman kita hari ni pun orang yang hebat ramai. Dalam kitab ni dia kata apa? Dia tulis riwayat seorang tokoh yang hebat, nama dia Ubaid bin Ya'ish.
Ubaid ibnu Ya'ish, syekh kepada Imam Bukhari dan Muslim. Ubaid bin Ya'ish ni guru kepada Imam Bukhari dan Muslim. Apa dia kata? Imam Ubaid bin Ya'ish Al-Hafiz Al-Hujjah Al-Awhad. Tengok, oh hebat tu. Gelar-gelar dia pun dia bagi berat. Yang kita nak kata, Ubaid bin Ya'ish dia sendiri kata, bukan dia cerita orang lain, dia sendiri mengatakan, aqamtu salasina sanah, 30 tahun aku duduk berdiri. 30 tahun dia berdiri. Ma akaltu biyadi bil lail, tak pernah aku makan dengan tangan aku pada waktu malam. Dia dua apa? Tak ada tangan. Tangan ada. Dia tak makan dengan tangan dia pada waktu malam. Kanat ukhti tulaqtimuni, saudara perempuan dia bawa mari makanan, tolong suap, bismillah, makan. Dia buat apa? Wa ana aktubul hadis, aku duk menulis hadis. Tangan aku duk tulis hadis, mulut baca bismillah, makan orang suap. 30 tahun salasina sana. Hebat tak hebat? Allahu Akbar. Kita hari ni tengah duk baca buku, sebelah lagi duk tengok juga SMS. Kawan tak. Bila nak masuk kangan lagu ni. Lepas tu dalam kereta, bila mari soalan tanya jawab, cari SMS juga. Baru jumpa cari dia. Allah, tengok. Banyak lagi lah contoh-contoh yang saya nak cerita sini. Ini menunjukkan bahawa nikmat yang besar kepada kita, iaitulah nikmat masa kekosongan yang ada. Kamu bacalah sirah-sirah para sahabat yang terdahulu, dan sahabat-sahabat yang kemudian, ulama-ulama yang besar. Waktu anak remaja, macam kamu kat dulu, kecil-kecil, anak duk fikir, kita dengar cerita orang dulu, ulama-ulama dulu hebat, menulis kitab berpuluh-puluh jilid, mengarang kitab fil hadari was safar, dalam perjalanan dan juga ketika duduk di kampung. Sebuah kitab yang anak buat kajian dengan cerita sikit. Kita malam ni saya suka cakap dengan pelajar-pelajar ni kerana dia perlu kepada sedikit cerita. Sebuah kitab yang anak buat kajian, nama kitab Al-Matlabul Ali fi syarhi wasit al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Matlabul Ali ditulis oleh Imam Ibnu Ar-Rif'ah, orang Mesir, mati pada tahun 710. Kitab dia Al-Matlabul Ali ni, dia syarah kepada kitab Imam Ghazali, nama dia Al-Wasit fil Mazhab. Ana tulis tesis master kajian pada kitab ini. Pihak universiti bagi tiket untuk kita mengembara ke Mesir nak cari kitab, nak pergi tengok manuskrip lama, makhtutat. Dalam fihris senarai kitab, dia kata kitab ini sebanyak 35 jilid. Makhtutat 35 jilid. Kamu bayangkan bagaimana orang dulu menulis demikian. Baik. Ana duk fikir dalam kepala zaman remaja dulu, ingat, kita duk fikir tak ada lagi zaman kita hari ni orang-orang yang hebat yang boleh menulis banyak. Tak ada. Bila tanya seorang ustaz kata, la ya akhi, kamu masih kecil, kamu tengok penulisan-penulisan. Di antara penulisan awal yang didedahkan iaitulah tulisan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, sebanyak 8 jilid orang tulis. Itu generasi yang separuh awal. Semalam saya terima sebuah kitab lebih kurang besar ni. Kitab dia Asy-Syura fil Islam, yang ditulis oleh seorang kawan yang sama-sama belajar dengan anak di Universiti Madinah. Saya di kuliah syariah, dia di kuliah Usuluddin. Nama dia Dr. Ali Muhammad As-Salabi, hafizahullah ta'ala, orang Libya. Ali As-Salabi umur sebaya dengan kita. Saya tak tahu tua dia ke muda saya, lebih kurang kita. Sudah senarai yang kita sampai di tangan 37 kitab sudah siap. Bahasa Arab yang punya kajian yang cukup baik. Jadi anak, kalau pelajar-pelajar nak baca buku tentang sirah Nabi, sirah khulafa, tarikh umat ini, di antara buku yang cantik untuk kita baca, penulisan yang mutaakhir ini
yaitulah yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi hafizahullah wa wafaqahullah, yaitulah kerana tulisan dia lebih kepada kajian-kajian yang memurnikan cerita-cerita yang karu yang dimasuk oleh golongan Rafidah ke dalam sejarah umat Islam. Cantik. Dalam bidang tafsir, bila kita pergi dalam bidang tafsir, salah seorang ahli yang banyak menyumbang ilmu kepada ilmu tafsir ini iaitulah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Pernah dengar nama ni? Dr. Salah Al-Khalidi daripada Jamiah Urduniyah di Jordan. Ana pernah mengembara daripada Madinah ke Jordan, jumpa dengan Salah Al-Khalidi. Apa dia bagi tahu? Dia kata, ana insya-Allah, selagi Allah Ta'ala beri kepada aku kalam boleh menulis di tangan aku akan mempertahankan ilmu tafsirul Quran daripada akan memurnikan ilmu tafsir Quran, daripada tafsir Quran ini, daripada unsur-unsur yang dibawa oleh Israiliyat di dalam tafsirul Quran. Jadi kita sambung lagi cerita depan insya-Allah. Kita boleh rehat seketika. Ini bahasa TV.